Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere NY. Pilihan raya negeri Sabah kembali menjadi medan perbincangan panas di kalangan pemerhati politik dan rakyat. Dengan pelbagai strategi dan kenyataan daripada parti-parti utama, suasana politik Sabah semakin memanas. Timbalan Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun, dalam satu kenyataan mengingatkan bahwa pilihan raya bukan sekadar perebutan kuasa, tetapi sebuah pertandingan demokrasi yang sihat. Beliau turut menegaskan bahwa politik tidak sepatutnya menjadi medan pertembungan secara pribadi. Masidi menyambut baik hasrat Parti Pribumi Bersatu Malaysia untuk menyertai PRN Sabah, termasuklah bertanding di kawasan Dewan Undangan Negeri yang pernah dimenangi oleh parti itu pada PRN yang ke-16 yang lalu. Katanya, kita alu-alukan dengan penuh senang hati. Kalau mereka rasa ada peluang untuk menang, dipersilakan. Kita tiada halangan. Lagipun ini cuma pertandingan pilihan raya, bukan pertandingan untuk bertumbuk antara seorang dengan seorang, ujar Masidi. Kenyataan ini dilihat sebagai usaha untuk mengurangkan ketegangan politik, terutamanya dengan latar belakang sejarah perpecahan dalaman Bersatu Sabah yang membawa kepada pembentukan Gagasan Rakyat. Beliau turut menekankan bahwa politik di Sabah berbeza daripada negeri lain. Sabah, katanya, mengamalkan budaya politik yang matang, di mana perbezaan pandangan tidak seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat pribadi. Kita di Sabah ini tidak melihat saingan politik ini sebagai sesuatu yang pribadi. Kita boleh berbeza dari segi politik, tetapi budaya kita tidak pernah mengutuk orang lain. Kita laksanakan dan amalkan politik kita secara berhema, secara persahabatan, jelas Masidi Manjun. Namun kenyataan ini tidak terlepas daripada kritikan. Ada yang mempersoalkan sejauh mana kenyataan Masidi ini mencerminkan realiti politik di Sabah. Sebahagian pihak berpendapat bahwa walaupun retorik seperti ini sering dilakukan, hakikatnya pergeseran antara parti-parti politik di Sabah tetap berlaku, terutamanya ketika PRN semakin hampir. Kenyataan Masidi juga hadir selepas Bersatu menyatakan hasrat untuk bertanding lebih daripada 18 kerusi, termasuklah 11 kerusi yang dimenangi mereka pada PRN ke-16 sebelum krisis dalaman yang menyaksikan ramai ahli parti itu menyertai Gagasan Rakyat. Hal ini menimbulkan persoalan tentang sejauh mana Bersatu mampu mengembalikan pengaruh mereka, terutama dengan sokongan yang semakin kukuh terhadap GRS di bawah pimpinan Datuk Seri Hajiji Noor. Masidi yang juga setiausaha agung Gabungan Rakyat Sabah GRS bagaimanapun optimis terhadap peluang GRS dalam PRN akan datang. Saya sering balik kampung setiap hujung minggu. Setakat ini respons daripada rakyat masih positif, katanya. Beliau yakin bahwa pengundi Sabah masih memberi kepercayaan kepada GRS, terutamanya dalam usaha mereka untuk memperjuangkan hak-hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Selain itu, satu lagi isu yang menarik perhatian adalah dakwaan bahwa pembinaan lorong memotong di laluan Kundasang Ranau adalah gula-gula politik. Masidi menafikan tuduhan ini dengan menegaskan bahwa pembangunan seperti ini adalah keperluan mendesak untuk rakyat, bukan sekadar strategi pilihan raya. Bagi saya, masalah seperti ini tidak boleh ditangguhkan semata-mata karena bimbang dituduh politik. Jika kita tunggu selepas pilihan raya untuk bertindak, sampai bila pun masalah ini tidak akan selesai, tegas Masidi Manjun. Dalam konteks yang lebih luas, PRN Sabah bukan sahaja tentang pertembungan antara Bersatu dan GRS. Ia juga mencerminkan persaingan yang lebih besar
antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri, terutamanya dalam isu pembangunan, peruntukan sumber, dan otonomi Sabah. Perdebatan mengenai ME63 terus menjadi isu utama dengan ramai rakyat Sabah yang masih tidak puas hati terhadap pelaksanaan perjanjian itu, walaupun kerajaan pusat telah berjanji untuk menunaikannya. Keadaan ini menjadi lebih rumit apabila sentimen politik Sabah turut dipengaruhi oleh faktor etnik dan agama. Pergeseran antara parti-parti yang berasaskan kaum dan agama menambah cabaran kepada usaha untuk membentuk perpaduan di kalangan rakyat Sabah. Sebahagian pihak berpendapat bahwa isu-isu ini sering digunakan sebagai alat politik untuk meraih sokongan tanpa penyelesaian yang konkret. Selain itu, pengundi Sabah juga semakin kritikal terhadap janji-janji politik yang tidak ditepati. Sebagai contoh, ramai yang mempersoalkan sama ada pembangunan yang diumumkan sebelum PRN benar-benar dilakukan demi kepentingan rakyat atau sekadar untuk memancing undi. Tuduhan mengenai gula-gula politik bukanlah sesuatu yang baru, tetapi ia terus menjadi isu yang relevan dalam setiap pilihan raya. Sebagai penutup, kita perlu bertanya, adakah kenyataan Mas Sidi bahwa pilihan raya bukan pertandingan bertumbuk, mencerminkan realiti politik Sabah yang sebenarnya? Di sebalik retorik persahabatan, adakah budaya politik matang ini benar-benar diamalkan oleh semua pihak? Bagaimana pula dengan tuduhan gula-gula pilihan raya? Adakah rakyat Sabah yakin bahwa pembangunan yang diumumkan sebelum PRN ini benar-benar ikhlas atau sekadar strategi untuk memancing undi? Lebih penting lagi, mampukah bersatu bangkit semula di Sabah? Dengan rekod perpecahan dalaman sebelum ini, adakah mereka masih relevan di mata pengundi Sabah? Akhir sekali, apakah nasib rakyat Sabah dalam pergolakan politik ini? Adakah mereka menjadi sekadar alat politik atau benar-benar mendapat manfaat daripada pertarungan antara parti? Persoalan-persoalan ini membuka ruang untuk diskusi yang hangat. Tinggalkan pandangan Anda. Ulaskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY untuk lebih banyak analisis dan berita terkini. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.